Saudara pendengar Misteri Jam 12, pengalaman yang pertama ingin saya bacakan kepada anda ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi kisahnya agak panjang, saya dah baca awal tadi dan dah memahami sedikit jalan ceritanya. Saya akan bacakan tapi ni nak beri sedikit gambaran supaya dapat dipendekkan pengalaman yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja. Jadi pada malam kejadian ini berlaku, satu pengawal keselamatan ni berada di guard di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil, di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan, mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan, dan pengirim kita yang bernama Zali pula seorang pekerja pengawal keselamatan berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran menantikan kehadiran iaitu majikannya lah, yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditandatangan, punch card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam itulah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam, ataupun lebih tepat lagi satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditandatangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya saya nak kongsi bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Rahim, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku, bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office. Supervisor saya keluar, ternampak,
Oh, Jasmine. You come never tell me, ah. Hold on. Jadi, apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Zali? Cik Rahim, sorry. Saya lupa lah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Hah? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi, Cik Rahim beritahu saya lagi. Adalah ni boleh masuk ni. Tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian, Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting, in front of you. Kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk, Cik Rahim. Dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan buka pintu. Jasmine masuk. Serahkan segala dokumen. Serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Jasmine keluar bukan seorang diri bersama dengan Encik Rahim. Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Cik Rahim beritahu saya, Zali, problem ah. Apasal Cik Rahim? Apasal? Tadi kan kau walkie aku kan? Kau cakap Jasmine tak ada pas. Aku nampak terus terang tau. Jasmine dalam office. Sama, tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang. Malam tidak bertugas. Tapi malam tu, dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak. Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri dalam rancangan MG12 di Ria 897. Bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello, Muhammad dengan sini. Baik, sihat. Cik Muhammad buat panggilan dari mana ni? Daripada Bedok. Dan Cik Muhammad kata ada kisah misteri, kisah seram yang nak diketengahkan, ya? Okey, yang ini saya ingin kongsikan kepada semualah. Mungkin apa yang saya nak ceritakan ni dapat jawapan. Dia pasal agak pelik sikit ke si. Okey, waktu dulu tu saya bekerja sebagai satu officer lah. Di sebuah company saya tak mau sebut. Yang mana tanah perkuburan tu harus digali semula di Singapura ni. Okey, jadi saya ni katakan sebagai officer harus check lah kan. Setelah digali itu nanti nak kena cek tulang, kata korak yang buat keluar dan sebagainya. Jadi tugas anda ni harus memastikan kerja dijalan dengan betul lah. Betul. Tidak ada mungkin saki-baki tulang ke apa yang tertinggal lah. Okey. Jadi kita harus bezakan tulang dengan kayu yang 30 tahun yang berlalu kan. Jadi family harus tuntutlah kubur yang berkenaan. Okey. Jadi pada hari itu family pun datang dah tuntutkan kubur dengan nombor dan sebagainya yang betul. Jadi sebelum orang tu memulakan gali, lalu family tu berbisik pada saya. Dia cakap, Encik, kalau dah gali nanti, tolong carikan saya pisau lipat. Saya terus terperanjat ke si. Dia cakap, ya Allah, pisau lipat mana saya nak pergi cari, saya bilang. Jadi saya pesanlah dengan si penggali tu. Jadi kalau awak saya cari nanti kalau dapat pisau lipat simpan. Habis dia Encik nak buat apa? Dia bilang ni adalah permintaan keluarga. Jadi keluarga tu berbisik pada saya. Dalam punca pisau lipat ni, waktu arwahnya yang nak dikapankan tu, waktu meninggal tu lah ya. Pisau ni dia letak di atas dada.
kononnya dia akan membalas ataupun tuntutlah kacau kepada yang berkenaan orang itu lah. Ya. Jadi kalau kita tak dapatkan pisau lipat tu, arwah ni akan kacau sehingga akhir hayat. Wah. Jadi saya rasa macam, ya Allah, ya Tuanku, ni cerita apa ni kan, pelik ke benar ke tidak, tapi saya yang berada ke situ. Betul-betul. Jadi langsunglah kita buat, cari-cari sampai ke liang lahat, sampai ke tanah asal lah. Sampai ke tanah asal pun tak dapat. Cari pisau tu lah. Tapi jasad mayat tu dah dialihkan. Dah. Maksud saya tu waktu digali tu tinggal kaki baki je. Jadi tak nampak, mungkin dapat tulang sikit-sikit. Jadi usaha tu cari daripada liang lahat tu sampai ke tanah asal lah ya. Sampai tanah asal tu berbeza pada tanah yang liang lahat tu. Jadi kita tak dapat juga. Jadi langsung tu keluarga tu agak risau lah. Lalu cakap dengan saya, "Cik, kalau tak dapat, susah cik. Nanti ni dia akan ganggu yang pada yang disuruh tu sampai ke bila-bila." Jadi tugas saya pula. Jadi di sini ni saya ingin share lah kepada semua kan. Maksud saya ni mungkin ada pakar-pakar yang mendengar ni, mungkin cerita ni betul ataupun tidak dan sebagainya lah. Memang cerita waktu saya kerja tu macam-macam ada. Cuma saya tak nak luahkan lah. Tapi yang ini pada saya agak pelik lah. Wah. Betul-betul pelik ke si. Jadi tak jumpa langsung pisau lipat tu Tak jumpa. Tapi dia bilang waktu yang dikafankan dia taruh atas dada. Jadi saya tak tahu lah cara tu sebagaimana dan untuk apa lah sebenarnya ke si. Jadi saya harap kalau kepada semua yang mendengar ni, tolonglah janganlah buat macam tu, kesian kan. Apa yang dah mati tu mati, janganlah pula kita suruh dia buat bukan-bukan pula kan. Betul-betul. Jadi saya kesian pada yang berkenaan, saya doakan insyaAllah selamatlah panjang umur dia kan. Dan ni semua satu, bukan kisah seram, tapi saya ingin kongsikan pengalaman lah. Yang banyak ada juga, cuma saya nak kongsikan satu. InsyaAllah di lain masa nanti saya kongsikan yang lain pula lah. Terima kasih ya. Boleh, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah yang cukup menarik. Keluarga berbisik kepada penggali kubur bila jasad nak dialihkan ke kubur yang baru. Dia tanya, "Bang, boleh tolong carikan pisau lipat dalam kubur tak?" Dengan alasan kalau tidak, mungkin katanya jasad ataupun roh si mati, korin si mati akan mengganggu mereka yang hidup sampai ke hujung dunia. Bagaimana agaknya? Sejauh mana kebenaran, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan saudara, kalau takut, perlahankan suara radio ataupun matikan radio anda. Misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Ingat, MJ12 hanya hiburan saja. Ida berkongsi, katanya Kisi jangan gunakan nama saya yang tertera di alamat email. Gunakan nama Ida, bukan nama sebenar. Pengalaman saya yang ingin saya kongsi bersama kepada para pendengar Misteri Jam 12. Ini berkenaan dengan ketika saya hamil anak yang pertama, Kisi. Berhati-hatilah dengan siapa kita berbual, lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang kita tak kenal. Ada kalanya manusia ni seringkali kita dari kecil sampailah kita dewasa ni seringkali diberi pendidikan bersangka baik. Ini berlaku pada saya. Saya ni hamil anak yang pertama. Waktu tu saya baru balik daripada rumah mak saya. Sekitar jam 10 lebih malam. Saya tidak bekerja. Suri rumah sepenuh masa. Jadi dalam perjalanan dari rumah mak, saya ni menetap di kawasan Sengkang. Estate perumahan Sengkang. Mak saya pun tinggal dekat kawasan yang sama. Kalau jalan kaki, ia akan memakan masa lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Tapi oleh kerana saya ni hamil, saya jalan kaki perlahan-lahan, lebih kurang 20 hingga 25 minit, saya akan sampai rumah. Memang lamalah kalau diikutkan masa, tetapi saya lebih suka berjalan. Berjalan sambil-sambil tu dapat menghirup udara pada waktu malam. Jadi kisah saya bermula begini. Mak saya kata jangan balik, tidur saja di rumahnya, sebab lagipun suami saya bekerja shift malam dan akan pulang ke rumah sampai rumah jam 8 pagi. Jadi katanya jangan baliklah. Ni dah liwat ni. Besok jalan kembali lepas subuh.
kau keluar. Tak apalah, Mak. Sebenarnya saya dah lebih selesa duduk di rumah sendiri. Yelah, dulu tinggal dengan Mak. Saya ada bilik sendiri. Sejak saya berumah tangga, bilik tidur saya diambil alih oleh adik lelaki saya yang sedang menggunakannya. Takkanlah saya nak suruh adik lelaki tidur luar dekat sofa, saya tidur di atas katilnya. Tak baik pula. Sebab itulah saya tak nak tidur di rumah Mak, tak nak menyusahkan orang. Saya kata pada Mak saya, tak apalah Mak, Ida balik dulu. Tak ada apa-apa pun, dah selalu ulang alik rumah Mak. Saya pulang, keluar dari rumah Mak jam 10 lebih malam, berjalan kaki perlahan-lahan. Jalan dari satu kolong blok ke satu kolong blok yang lain, daripada satu lampu trafik ke lampu trafik yang lain. Tiba-tiba bila berada dekat laluan tepi perhentian bas ataupun bus stop, saya ni ditegur oleh seorang makcik. Jam 10 lebih malam, bus stop tu kosong, sunyi, tidak ada orang. Cuma makcik ni seorang saja yang sedang duduk. Dia menegur saya. Dia senyum. Dari jauh dia nampak saya nampak dia senyum. Saya pun senyumlah, membalas dengan senyuman. Orang berbaik kita berbaik, orang berbudi kita berbahasa. Jadi bila makcik itu senyum, saya pun senyum. Sampai nak lalu dekat bus stop, dia tengok saya, dia tengok perut, dia kata, berapa bulan? Saya pun pegang perut. Saya kata, oh, ni baru 5 bulan lebih. Oh, 5 bulan. Bila akan beranak? Dia tanya lagi. InsyaAllah lah saya beritahu dia. Kalau tak bulan Julai, bulan Ogos, penghujung nanti. Makcik tinggal sini ke? Oh, tak ada. Makcik saja jalan-jalan kat sini. Ini kan banyak rumah baru. Suka tengok-tengok rumah baru. Anak ni tinggal mana? Tinggal belakang ni ke? Oh, tak. Rumah saya lagi jauh. Saya dari rumah Mak jalan nak balik rumah ni. Seorang? Tanya makcik tu. Seorang, cik. Dah selalu dah saya buat macam ni. Kalau suami kerja malam. Oh, rumah tak ada orang. Suami kerja malam. Seorangnya. Bayangkan pendengar Ria 897. Bila makcik dah bercakap macam tu, saya mula rasa macam tak sedap hati tau. Ya cik, seorang saya minta diri dulu Yalah, hati-hati Kemudian makcik ni tengah duduk. Dia hulur tangan dan pegang perut saya. Dia kata, hati-hati nak balik sorang-sorang. Saya terus mempercepatkan langkah saya, Casey. Sambil jalan, langkah, jalan terus sampai dekat depan. Saya nak masuk kolong blok, saya kena belok kanan. Dan saya pasti akan ternampak perhentian bas tadi. Saya dapati dekat bus stop, perhentian bas, tidak ada seorang pun yang sedang duduk di sana. Walhal, sejak saya berbual dengan makcik tu, sampaikan saya sampai dekat Selikoh nak belok kanan, nak pergi ke kolong blok, tidak ada satu bas yang lalu dekat jalan yang dimaksudkan. Tak ada bas ke si? Kalau tak ada bas, makcik ni tak ada. Makcik ni duduk dekat bus stop buat apa Jadi saya terhenti seketika. Saya tengok kiri, tengok kanan, tengok hujung. Mana makcik ni pergi ni? Saya dah rasa tak sedap hati. Saya mula risau dan fikiran. Sambil saya berjalan, saya membaca surah-surah yang saya tahu. Pendengar Ria 897, saya jalan sampai akhirnya dekat kolong blok rumah saya. Dah pukul 11:10 malam. Tengah jalan dekat kolong blok, masuk dalam lift. Pintu lift terbuka, saya masuk dalam lift. Dalam lift boleh bau wangi. Saya memang tak fikir yang bukan-bukan, tapi bau harum. Mungkin ada orang naik lift tadi pakai minyak wangi, mungkin. Jadi baunya terperangkap dalam lift. Saya pun kuatkan semangat, tekan tingkat rumah saya, tingkat 7, lift naik ke atas. Pendengar Ria 897 FM, bayangkan.
Doors are closing. Jadi dalam perjalanan naik ke atas, lift naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Bau harum tu semakin membuat saya rasa meremang sangat-sangat. Sampai depan pintu rumah, saya pun keluarkan kunci, buka pintu, masuk dalam, tutup pintu, duduk dekat sofa, tercungap-cungap kerana saya jalan lebih laju daripada biasa. Kemudian, apa yang berlaku berikut ni memang menakutkan saya, Casey. Baru duduk baru masuk rumah, baru nak tarik nafas lega. Siapa pula ketuk rumahku malam-malam macam ni? Saya cuba tak nak buat bising, buat bunyi, tak nak cakap. Dalam keadaan rumah yang sunyi sepi, saya rasa saya tarik nafas pun mungkin orang boleh dengar, Casey. Going down. Doors are closing. Bayangkan pendengar ya, rumah saya ni tepi lift. Lift turun naik, saya boleh dengar dengan jelas. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Dengar. Kemudian, sekali lagi ada bunyi orang ketuk pintu saya. Ya Allah, siapa pula ketuk pintu aku malam-malam ni? Casey, kalau orang ketuk pintu malam-malam, mungkin kita masih boleh buat andaian sendiri. Mungkin ada orang salah ketuk pintu rumah. Mungkin. Dah tenang, dah tak ada ketuk lagi. Saya bangun, terus masuk bilik. Dalam bilik ada tandas, cuci kaki, Casey. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Duduk dekat katil. Rumah saya tingkap sentiasa tutup. Rumah saya gunakan blinds. Jadi blinds tu menutup tingkap. Tengah duduk dekat katil, kalau pintu depan orang ketuk, saya masih boleh fikirkan mungkin orang salah ketuk. Mungkin ada orang nak cuba ganggu, kacau saya, orang. Tapi Casey, bila dalam bilik, lain pula jadinya. Ya Allah, rumahku tingkat 7. Siapa pula ketuk tingkap? Casey, dengar dengan jelas. Bunyi tingkap bilik saya diketuk beberapa kali. Malam tu tak boleh tidur. Bulu roma meremang. Saya nak telefon mak. Ego. Takut kena marah dengan mak. Sebab mak suruh saya tidur di rumahnya, saya tak nak. Saya nak telefon suami, takut menyusahkan suami. Nanti suami saya akan balik. Dia tak kisah, dia akan tinggalkan kerjanya, dia akan balik. Jadi saya tak nak menyusahkan orang. Memang lumrah saya sebagai seorang insan tidak suka menyusahkan orang lain. Sepanjang malam duduk. Bila nak terlelap, saya terbangun. Bila nak terlelap, saya terbangun. Saya cuba tenangkan diri. Bunyi ketukan dah tak ada. Ya Allah, berderau darah saya. Saya bangun nak pergi dapur minum air. Turun katil, jalan perlahan pergi dapur. Casey dekat tingkap dapur, Casey. Saya nampak ada muka orang. Rumah saya tingkat 7. Tak jadi masuk dapur, patah balik. Masuk dalam bilik. Nasib baik dalam bilik saya ada siapkan satu jug air. Setiap malam tepi katil mesti ada. Saya tuang air itu yang tinggal sedikit dekat cawan. Saya minum untuk basahkan tekak. Sejak hari itu, ketika saya hamil, saya takkan bual, khususnya pada waktu malam lah, dengan orang-orang yang saya tak kenal.
sekadar senyum balik. Tak ada nak saya berhenti, saya berbual, ajak berborak. Tidak. Saya tak tahu sampai ke saat ini kenapa dia ketuk pintu rumah saya dengan tingkap. Adakah mungkin kerana saya hamil? Entahlah. Silakan 669-11897 669-11897. Yang ini kiriman selanjutnya. Kisah yang dikirimkan kepada saya yang ringkas datangnya daripada Putri. Putri kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya ni ketika saya bermalam di rumah teman. Kisah ini berlaku di rumah kawan saya di Bukit Batok. Kawan saya ni dalam rumah tu yang menetap bersama selain daripada ibu dan ayah kawan saya, kata Putri, nenek pun tinggal bersama dengan mereka lah. Jadi kawan saya ni adalah anak tunggal, satu anak dalam keluarga ini. Beliau bila datang ke rumahnya tu, wow, memanglah apa barang jua dia miliki dalam biliknya. Tak perlu keluar bilik KC. Ada laptop, ada desktop lagi, dan ada lagi lah gadget-gadget yang lain yang telah pun diberikan oleh ibu dan ayah sebagai hadiah. Maklumlah anak tunggal. Jadi kadang-kadang saya suka pergi ke rumahnya, bukan kerana ada gadget, tapi kami suka duduk berbual-bual, kami suka bercerita tentang kehidupan, tentang kawan-kawan dan sebagainya. Dipendekkan cerita, waktu malam tu saya nak pergi tandas. Jadi kawan saya ingatkan saya. Sebelum ni memang tahu pun neneknya memang macam tu. Katanya, kau nak pergi tandas baik-baik nenek aku ni dia suka takut-takutkan orang. Sebabnya nenek kawan saya ni dia dah nyanyuk sedikit. Nanti dia akan takut-takutkan orang, buat suara lah dan macam-macam lagi lah. Jadi saya pun keluar daripada bilik menuju ke arah dapur, nak pergi ke tandas yang terletak di bahagian dapur rumah kawan saya. Jadi dipendekkan cerita, apa yang terjadi apabila saya pergi dapur, saya nampak ni nenek kepada kawan saya sedang duduk dekat dapur. Dapur tu ada meja makan, dia tengah duduk seorang diri dalam gelap. Saya nampak tengah jalan, astaghfirullahalazim ni, takutkan orang aja. Kemudian dia diam tau, tak layan. Saya pun masuk tandas, saya sedang buang air kecil. Tiba-tiba saya dengar suara, baik-baik kat dalam, baik-baik kat dalam. Katanya dengan suara nada orang tua, dengan suara terketak-ketak, katanya baik-baik dekat dalam, baik-baik kat dalam. Kemudian saya pun, jangan main-main dah ni kacau-kacau orang nanti bilang Syikin Syikin tu adalah nama kawan saya, kata Putri. Saya keluar dari tandas, nenek tadi masih duduk. Masih duduk dekat dapur. Masuk dalam bilik. Kemudian saya cakap dengan kawan saya, kata Putri, kau tahu tak, nenek kau duduk kat dapur sorang-sorang. Terkejut aku tau. Habis aku dalam toilet tengah buang air kecil, dia boleh cakap baik-baik sorang-sorang, baik-baik sorang-sorang. Macam mana lah kau boleh hidup kat dalam rumah ni malam-malam mesti dia takut-takut engkau. Kemudian kawan saya Syikin beritahu saya, Putri, aku sebenarnya tadi cakap dengan kau pasal nenek aku. Suruh baik-baik, suruh hati-hati. Nenek aku ni suka kacau-kacau kau. Sebenarnya aku main-main. Nenek aku tak ada rumah lah hari ni. Saya terperanjat KC. Bila kawan saya kata dia ingatkan saya suruh hati-hati dengan nenek saya. Sebenarnya nenek tidak ada di rumah. Nenek berada di rumah pakcik dan menetap di sana untuk beberapa minggu. Bila saya dengar, saya tak percaya. Syikin pun tak percaya kisah yang saya ceritakan. Kemudian lalu ditunjukkan ia adalah sesuatu yang benar. Barulah dia percaya, Gisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar yang bernama Haryati berkongsi pengalaman kisah yang memilukan ini. Bayangkan para pendengar Ria 897, kisah yang ingin diceritakan bukanlah pengalaman saya, tetapi dari peristiwa pengalaman adik saya yang masih lagi dialami hingga ke saat ini. Adik saya dah berumah tangga, Kisi.
tetapi perkahwinannya tidak direstui oleh mak mentua. Ibu mentua adik saya memang tak berkenan habis dengan adik saya ini, tetapi suaminya memang sangat sayangkan adik saya. Saya mengaku adik saya sebelum berumah tangga ini ketika usianya muda, lebih kurang 5-6 tahun yang lalu, Kisi. Hidupnya begitu wild, suka pergi clubbing sana clubbing sini setelah berjumpa dengan seorang lelaki dan terlahirlah anak tanpa dinikah. Jadi oleh kerana itu anak masih lagi dalam jagaan. Bila berkenalan dengan lelaki yang dimaksudkan, adik saya dah berubah, dah mula solat 5 waktu, dan benda ini berterusan. Hidup wild clubbing yang selalu diteruskan tidak lagi dipandang. Malah adik saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari situlah berjumpa dengan seorang jejaka, kemudian mereka menjalinkan hubungan dan berumah tangga. Sebelum berumah tangga, saya menasihatkan adik saya supaya memberitahu suami bakal suami dan mak mentua tentang kedudukan yang sebenar. Janganlah nanti dah berumah tangga, suami baru dapat tahu, memang tak adil. Jadi biar dia buat keputusan. Bila dia beritahu suaminya okey. Dia menerima, walaupun terkejut, dia menerima seadanya dan dia kata dia akan jaga anak itu macam anaknya sendiri. Tapi bila berita itu sampai kepada mak mentua, Casey, keadaan menjadi tegang. Adik saya dibenci, malah langsung tak nak dipandang, dihina, sampaikan makcik-makcik suami adik saya ni memandang hina terhadap adik. Dia dah berubah, Casey. Pengalaman itu berlaku lebih kurang 5-6 tahun yang lalu. Jadi bayangkan, manusia ni masih lagi berdendam, lebih melihat kepada kesilapan daripada kebaikan. Kita kembali pada kisah dari Haryati. Siang malam adik saya telefon menangis. Katanya kadang-kadang dalam telefon, "Kak, adik takut, Kak." Bila saya bertanya, "Kenapa, adik? Kenapa?" Katanya dalam rumah, dalam bilik akan kelihatan seorang wanita berdiri di depan pintu bilik apabila suami bertugas waktu malam. Bayangkan para pendengar Ria 897. Dia akan secara takut berbual dengan saya, menggunakan telefon bimbit berselindung bersembunyi di bawah selimut ketakutan. Dan barang itu bila diperiksa adalah barang yang dipelihara oleh mak mentua yang nak menakutkan adik saya. Objektif mak mentua senang, buat adik saya takut sampai minta cerai. Itu saja. Jadi kisah ini diteruskan banyak kali. Kisah kadang-kala adik saya memang menangis di waktu malam dan saya hanya boleh nasihatkan dia untuk solat. Dan Casey pernah sekali itu, teman-teman Ria 897, bila adik saya nasihatkan dia sembahyang malam, dia bangun pukul 2:30 pagi, dia ambil wuduk, kemudian dia solat malam untuk minta petunjuk, minta perlindungan dari Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Casey, bayangkan setelah adik saya beri salam kiri dan kanan setelah rakaat yang terakhir, mak mentua di bilik sebelah terpekik Casey sekuat-kuatnya dan dengar, "Panas! Panas! Kurang hajar punya perempuan! Kurang hajar punya perempuan! Kau ni anakku! Panas!" Ketika itu adik saya mendengar ibu mentuanya terpekik. "Panas, panas! Kurang ajar punya perempuan, kau ambil anak aku Tak guna punya perempuan." Kata-kata yang dikeluarkan lebih kesat dari itu. Tapi saya hanya boleh katakan apa yang baik saja yang boleh Casey baca di udara. Maki hamun memang semua keluar. Adik saya hanya bersabar. Dari situlah kami tahu, dan memang kami yakin itu adalah perbuatan ibu mentua. Antara benda-benda yang menakutkan, adik saya bila suami bertugas waktu malam, ketika sedang tidur terasa katilnya cukup sempit. Betul, Casey. Jadi dia tak berani nak buka mata sebab dia tahu mesti ada benda yang tak kena. Apa yang berlaku apabila adik saya mengambil telefon, diletakkan di bawah bantal, menelefon saya bangun di waktu malam. Kak. Dik, kenapa, Dik? Saya takut, Kak. Kenapa, Dik? Kak, atas katil saya macam ada benda, Kak. Saya takut, Kak. Adik istighfar banyak-banyak, Dik. Adik jangan layan, Kak, macam mana, Kak? Saya takut dekat belakang saya, Kak, ke atas katil. Dan Casey,
Saya dengan adik saya sama-sama kisi. Kami beristighfar di talian. Apabila adik saya sedang beristighfar dengan saya sambil mata terbuka luas, memandang ke arah cermin di hadapannya. Alangkah terperanjatnya kisi. Kisi nak tahu apakah sebenarnya benda yang baring di tepi adik saya? Sebelum ini dia langsung tak nak pandang. Kisi, pocong kisi. Adik saya nampak benda tu dalam keadaan tiba-tiba berdiri. Nampak setengah sebab cermin adik saya bukan cermin yang jenis penuh, cuma cermin yang kecil yang ada di hadapan pintu almari. Bila adik saya nampak susuk tubuh yang berbalut kain putih, dia pejam mata dan saya dengar istighfar berkali-kali. Saya di sini meremang ketakutan. Dan kisi, bila beritahu suaminya begitu marah dengan ibunya. Sekarang ini adik duduk dengan saya. Kesian, bila suami keluar kerja malam, suami akan hantar dia. Hantar duduk di rumah saya. Rumah yang mereka nak beli akan siap pada tahun 2015. Lagi lama kisi. Jadi sekarang ni nak tunggu 2015. Setiap kali suami kerja malam, terpaksalah adik saya duduk rumah saya. Itu pun kisi, mak mentua yang tak tahu, usia dah lanjut, bak kata pepatah, rumah kata pergi, kubur kata mari. Maaf cakaplah kisi, saya dah tak tahan. Malam-malam hari, adik saya datang bilik saya, ketuk pintu. Kak, saya tidur dengan kakak, boleh tak kak? Kenapa dik? Dekat tingkap bilik kak, ada benda kak. Dia panggil-panggil nama saya. Saya terpaksa layankan masalah adik saya kisi. Saya sayangkan dia. Orang yang dah insaf tetapi tidak diberi peluang kedua. Mengapa agaknya? Itulah pengalaman. Terima kasih. Selamat tengah malam dari pendengar setia Misteri Jam 12 Haryati. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Baik, kita akan ke hujung talian sekejap lagi. Tapi ini kisah yang ringkas ingin saya bacakan. Datangnya daripada Nuraini dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Pengalaman Nuraini, beliau berkongsi satu peristiwa. Dan ini adalah berkenaan dengan jiran, jiran sebelah lah, iaitu tinggal di mana ni? Okey, dia tak sebutkan nama tempat, bagus. Baik, katanya Nuraini, pengalaman yang diceritakan ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu, ketika saya mempunyai seorang jiran sebelah saya ni lah. Tapi sekarang ni jiran saya sebelah ni pun dah berpindah. Kata Nuraini, jiran sebelah saya ni, pada setiap hari Khamis malam Jumaat, selain daripada beliau ni akan bakar kemenyan. Sebabnya bau kemenyan akan masuk sampai ke dalam rumah saya dan ada kalanya saya takut kisi. Sebabnya kalau suami saya bertugas, ia bertugas keluar pada pukul 5 petang, iaitu shift petang lah, dia akan balik pada awal pagi nanti. Saya akan duduk dalam rumah seorang diri, nanti sepanjang malam akan bau asap kemenyan. Memang menyeramkan. Itu tak kisah. Itu masih boleh saya terima, kata Nuraini. Yang tak boleh saya terima, ada kalanya pada hari Khamis malam Jumaat, selain dari bau kemenyan, nanti rumah sebelah ni akan terpekik-pekik isi. Seperti orang kena sawan, kena rasuk, kena sampuk. Dia akan menangis, terpekik dalam keadaan tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku di sebelah.
Nanti baik-baik saya sedang duduk sorang-sorang, kadang-kadang pukul 10 malam tengah tengok TV, datang bau asap kemenyan. Dah datang bau asap kemenyan satu hal. Dengar pula bunyi orang terjerit terpekik, meremang kisi bulu rumah. Saya boleh bayangkan kisi. Nanti kadang-kadang dengar bunyi mengilai. Orang sebelah ni lah mengilai. Ada waktu saya akan telefon polis. Polis datang kisi. Yang hairan bila polis sampai, berhenti pula pakaikan tangisan. Pelik saya. Pelik dibuatnya. Jadi polis akan datang pergi rumah sebelah. Saya akan dengar tau bila duduk dekat ruang tamu, pintu memang tutup. Nanti dengar orang jalan, dengar orang sebelah ni ditemu bual oleh polis. Sebabnya ada aduan orang komplain. Saya tak tahulah macam mana jiran sebelah saya boleh tahu yang saya komplain. Pada suatu malam, tengah saya duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba saya dengar. Kisi meremang bulu rumah saya. Saya toleh belakang tak ada. Saya tengok dekat depan pintu tutup, tingkap tutup. Bunyi lagi kisi. Saya dah tahu dah kisi. Mungkin agaknya jiran sebelah tahu yang saya komplain. Mereka hantar sesuatu untuk takut-takutkan saya. Hari-hari saya bergaduh dengan suami. Saya bising dengan suami. Sebab saya kata suruh tukar kerja. Saya dah tak tahan lagi. Takut duduk dalam rumah ni. Dan hari-hari itulah kita bergaduh. Kita tak berbual. Sampaikanlah kisi jiran saya berpindah. Saya bersyukur sangat-sangat beliau tidak lagi duduk di rumah sebelah. Tapi saya rasa pelik. Nak cakap mereka ni berumuh bukan. Setiap hari Khamis malam Jumaat mesti nak kemenyankan rumah. Dan ada kalanya pada hari Khamis malam Jumaat, kata Nuraini, jiran sebelah akan mengilai, terpekik, menangis. Entahlah apa yang mereka sedang lakukan. Terima kasih. Jadi saya akan kedengarkan kiriman SMS pada malam ini. Kalau selalu saya baca email, malam ini saya akan mulakan dengan kiriman SMS sebab memang cukup menarik. Kisah yang diketengahkan dikongsi bersama Pak Cik Amin pada malam ini. Kisah ini berkisahkan perkara yang berlaku di tanah perkuburan Islam. Kisi. Saya, Pak Cik Amin, ingin berkongsi pengalaman berikut ini. Terima kasih kerana membaca kiriman awal tadi yang dikirimkan oleh anak saudara saya Amin. Dan saya suka mendengar rancangan MJ12, tapi tidak selalu. Bila ada peluang kesempatan, khususnya di Singapura, barulah dapat saya mendengar. Ini kerana saya kadangkala akan berada di seberang tambak, kadangkala akan berada di beberapa kawasan Kepulauan Riau. Bukan apa kisi, dah tugasan sebagai seorang tukang obat. Sana-sini akan saya turun untuk berikan bantuan. Saya juga ada perguruan. Saya tak nak sebutkan perguruan siapakah yang saya maksudkan saya belajar darinya. Tapi perguruan ini yang pasti bukan dari Singapura. Saya ingin berkongsi pengalaman. Antara perkara yang harus saya lakukan sebelum saya akhiri, sebelum saya katanya di sini dalam open inverted comma, graduate, tamat pengajian saya, tamat apa yang saya pelajari sebagai seorang pakar, saya harus pergi ke tempat-tempat seperti hutan-hutan, rumah-rumah kosong dan juga tanah-tanah perkuburan untuk bertapa dan mendampingi makhluk-makhluk halus. Di situ untuk menguji kekuatan semangat saya berdepan dengan makhluk-makhluk ini. Perkara ini saya ingin ketengahkan berlaku, bukan tempat lain tetapi di Singapura ini sendiri. Apa yang berlaku, saya masuk ke tanah perkuburan, dikatakan pada 15 hari bulan bila bulan mengambang. Dan tak kiralah bulan berapa, tak kira hari apa, asalkan 15 tarikhnya dan waktu itu adalah bulan mengambang. Kadang-kadang tarikh 15, bulan tidak mengambang penuh. Kena pilih kisi. 15 hari bulan mengambang penuh, saya harus pergi ke tanah perkuburan. Dan duduk di sana, betapa. Dari pukul 12.30 malam sampailah pukul 4 pagi. Betapa dan saya akan diuji
Datangnya makhluk-makhluk ini akan mengganggu saya, menguji kekuatan semangat saya. Tapi saya tidak ingin bercerita tentang bab itu. Saya ingin ketengahkan. Saya ternampak pasangan. Ya tak tahulah, mungkin tunang, suami isteri ataupun kekasih, boyfriend, girlfriend, kata Pak Cik Amin, berada di tanah perkuburan sedang menunggang motosikal. Bila saya nampak mereka dari jauh, saya angkat tangan saya sambil hidup matikan lampu suluh saya. Budak ini sedang menunggang motosikal menuju ke arah saya. Jadi dia berhenti. Saya tanya dia, apa korang buat kat sini? Tak ada, cik. Kita adventure pusing-pusing ada. Kau tahu tak, kau masuk tempat ni, pakaian macam ni, kau keluar sekarang. Saya marah budak tu. Tiba-tiba budak ni marah dekat saya. Apa saya tak berjalan ke? Kubur ni pakcik punya ke? Saya diam. Dia marah. Budak yang duduk kat belakang, budak perempuan tu, berkali-kali kata Pak Cik Amin ni, cakap dengan mungkin kekasihnya, Sudahlah, jangan gaduh. Sudahlah, kita keluar. Bila budak tu nak berlalu pergi, saya hulurkan sesuatu pada budak perempuan. Awak ambil ni, apa-apa awak telefon saya. Bila mereka keluar, nak tahu apa saya nampak. Dekat tempat duduk belakang yang diduduk oleh wanita tu, ada box, kotak untuk simpan barang. Dekat atas kotak tu, bila motosikal tu berlalu pergi, ada orang duduk dekat atas kotak. Saya dah tahu ada benda yang tak kena. Tapi kata Pak Cik Amin, saya tak boleh halau benda tu di situ juga. Sebab saya ada tugasan yang harus saya lakukan. Kalau tidak, saya akan terlepas peluang untuk tamatkan pengajian saya. Dan memang situ susah. Tempat kampung dia. Kita halau, dia datang. Kita halau, 1000 akan datang. Jadi terpaksa saya suruh mereka pulang dulu. BKC katanya, 2 hari kemudian, saya dapat panggilan telefon dari seorang lelaki. Dia kata anaknya kena rasuk, boleh tolong datang. Saya datang rumah, terperanjat nampak mat motor tu berada di ruang tamu. Bila nampak saya, dia terkejut. Dan rupa-rupanya yang telefon bapa kepada perempuan yang masuk tanah perkuburan dengan lelaki ni. Dapat tahu di sana mereka hanya pasangan kekasih saja. Saya beritahu dekat bapa budak perempuan ni, awak tahu tak, kekasih anak awak ni bawa anak awak tunggang motosikal masuk dalam tanah perkuburan. Budak tu kena tumbuk. Yalah, pasal dialah anaknya hidup sengsara. Dan kena marah berbakul-bakul. Budak tu cuma diam dan tak boleh bersuara. Setelah saya ubatkan, saya harus datang beberapa kali lah. Bukan senang nak menghalau, sebab benda ini dah betul-betul suka dan berkenan sangat dengan anak pakcik ni. Setelah lebih kurang 2 minggu lebih, saya datang pulang, akhirnya dapat menghalau makhluk yang menghantui. saya ingin minta bantuan kepada semua para pendengar yang muda-muda ataupun yang tidak mempunyai apa-apa tujuan. Ya, kalau nak pergi kubur menziarahi si mati untuk memberikan kesedaran pada diri kita yang kita satu hari akan mati, persilahkanlah, kata Pak Cik Amin. Kalau nak pergi ke kubur, mungkin nak bersihkan kubur, dipersilahkanlah. Tapi kalau nak pergi ke kubur untuk mencari naas, adventure, nak jumpa hantu, tolonglah batalkan niat. Sebab yang akhirnya akan terkena diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12, saudara. Ini kisah ketika mengusung jenazah di salah sebuah kampung. Dan beliau menceritakan hal ini ketika dia mengunjungi rumah saudaranya di salah sebuah kampung di Sumatera, Indonesia. Entah benar ataupun tidak kisah yang diceritakan ini, tapi inilah pengalaman daripada Encik kiriman ini datangnya daripada Encik Yunus. Pada waktu itu, ketika kejadian yang menyeramkan ini berlaku, beliau berada di rumah saudaranya. Sudah hampir 2 tahun saya tak pulang ke Sumatera berjumpa dengan saudara rapat saya. Pada suatu hari, saya telah pun buat keputusan untuk ke sana seorang diri. Isteri dan anak tak dapat ikut. Jadi saya ke sana, saya beritahu isteri saya lah. Mendapatkan persetujuan tarikh bila yang boleh saya pergi. Sampainya, setibanya di sana, ada satu perkara misteri yang berlaku yang saya nak sangat-sangat cerita pada Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Kata Encik Yunus, begini kisahnya yang diceritakan bila berada di Sumatera di salah sebuah kampung di sana. Pada waktu malam sedang kita duduk sambil minum kopi, sambil makan. Malam yang disebutkan sekitar jam 11 lebih malam, tiba-tiba datang beberapa orang kampung. Bapak bisa bantu enggak? Bapak bisa bantu enggak? Saya yang dengan saudara saya, 2 orang sedang duduk berborak-borak sejak pagi sampai ke petang. Kemudian kita berehat, kita berborak lagi sebabnya kita memang rapat Casey. Jadi dah lama tidak berjumpa. Inilah peluang untuk kita sama-sama bercakap, berbual sambil duduk minum dan makan. Datang orang kampung ni. Bapak bisa bantu enggak? Jadi saudara saya bertanya pada lelaki tersebut, bantu apain? Ini mau usung jenazah. Usung jenazah? Kenapa? Tanya saudara saya kepada lelaki tersebut. Bapak ikut aja. Pergi ke rumah dan disebutkan nama rumah orang ini. Mohon maaf Casey, saya tak boleh sebut nama orang ini. Takut nanti ahli keluarga mendengar. Takut nanti marah mereka. Saya pun ikut. Saya dengan saudara saya ikut. Ikut sebabnya rumah arwah yang meninggal dunia ni dekat dengan rumah saudara saya. Jadi rumah saudara saya inilah yang mereka hampiri dan tanya kalau boleh bantu kita sama-sama pergi. Kalau tidak dia akan ke rumah yang lain. Tapi kebanyakan rumah ramai dah tidur. Cuma saya dengan saudara saya yang masih belum lagi tidur. Hairan Casey. Tengah berjalan ni tadi dia cakap nak usung jenazah. Malam-malam hari jam 11 usung jenazah. Tak boleh ke tunggu sampai besok pagi? Dalam hati saya bertanya, mungkin cara orang lain, kita ni sebagai pendatang kita ikut ajalah. Saya pun temankan saudara saya. Jadi sedang berjalan, dalam hati saya bertanya soalan yang sama. Tahu-tahu saudara saya bertanya pada lelaki tersebut, ini kamu malam-malam gini mau usung jenazah? Enggak boleh tunggu esok pagi? Bapak, yang ini lain pak. Jenazah ini enggak boleh dibuat main. Apanya yang enggak boleh dibuat main? Ini jam 11 malam nih. Bila sampai di rumah si arwah, dalam rumah tersebut ada orang yang menguruskan jenazah, iaitu Pak Imam. Ada pembantu Pak Imam, ada ahli keluarga
lagi 2 orang, dan kesemuanya saya rasa lebih kurang dalam 7-8 orang. Jenazah tu dah dimasuk dalam keranda. Dekat luar rumah tu dah dimasukkan dalam keranda yang ada di luar rumah. Dalam rumah tu, ahli keluarga sedang duduk tunggu orang-orang yang lain datang untuk bantu. Sama-sama pergi keluar. Kemudian, kata Pak Imam tu, "Kita cuba sekali lagi ya." Saya tertanya dalam hati, cuba sekali lagi? Apa? Sebelum ni dicuba tak berjaya ke? "Kamu ambil yang sana. Kamu pegang sini." Pak Imam ni mengarahkan orang-orang yang ada, lelaki-lelaki yang ada, untuk angkat sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kesemuanya lelaki lah. Yang wanita lain tak dibenarkan angkat. Yang lelaki ni selalunya 4 orang lah mengangkat, mengusung keranda. Yang ini Casey, sampai 7 orang nak mengusung keranda tu keluar daripada kawasan rumah tu menuju ke arah tanah perkuburan. Cuba ya, kita cuba sekali lagi ya. Baik, ikut kiraan saya ya. 1, 2, 3, angkat. Allah. Ya Allah, beratnya. Berapa kilo ni mayat ni? Berapa gemuk ni? Dalam hati saya bertanya. Ayo, jangan buang masa. Cuba lagi. Ikut kiraan saya ya. 1, 2, 3. Allah. Sambil angkat, Pak Imam membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Casey. Kalau tak silap saya, Pak Imam membaca surah Duha. Cuba. Saya pun ikut baca. Saudara saya pun ikut baca. Angkat. Akhirnya berjaya. Ayo sekarang, langkah kaki langsung ke kubur. Mayat ini harus ditanam malam ini juga. Saya pun tak naklah berfikir-fikir yang bukan-bukan. Tapi takut dan seram keadaannya. Pendengar Dia 897, anda bayangkan. Dah usung mayat 7 orang angkat. Jalan hanya beberapa tapak dah tak boleh. Seorang kata, "Pak Imam, waduh, enggak bisa ini, berat ni. Aku letak ya. Aku enggak tahan ni." Baru berapa tapak ni. Pak Imam, saya, saudara saya, semua dah tak boleh tahan. Baik. Letak sekarang, letak dekat atas lantai. Dah tak boleh ni. Astaghfirullahalazim. Kemudian saya bertanya pada Pak Imam, "Pak Imam, mohon maaf ya. Ini apa yang berlaku di sini?" "Aku tidak pasti. Tapi yang aku tahu, si arwah ni adalah seorang dukun santet. Tapi dia tidak lagi melakukan kerja dukunnya. Sejak dia uzur, dia hanya terbaring dalam rumah. Udah lama. Hampir 3 tahun. 3 tahun dia terbaring dalam rumah. Tidak boleh berbuat apa-apa pun. Badannya kurus kering. Saya terperanjat. Badan kurus kering kok gini berat, Pak Imam?" "Ya, badannya kurus kering, tapi dia masih bernyawa. Banyak dosa dilakukan." Casey dan juga pendengar ya, Pak Imam kemudian mengarahkan kita. "Tak apalah, kita letak jenazah ini di sini. Mari kita ramai-ramai baca Yasin. Sebab ada yang menunggu." "Ada yang menunggu?" "Casey, ketika saya, Pak Imam, yang lain termasuk saudara saya sedang duduk di atas tanah beralaskan tikar baca Yasin. Kita mula baca Yasin. Tahu-tahu entah datang dari mana bunyi burung hantu. Tahu-tahu terbang burung gagak. Menjadi bising kawasan tu. 1 seekor burung gagak terus turun dekat kawasan
luar daripada mana kami duduk bulatan tengah-tengah keranda. Satu lagi turun. Makin lama makin banyak burung gagak. Setelah kita membaca Yasin, lama Casey. Baca dan terus baca. Pak Imam kata, kita cuba sekali lagi. Baru angkat. Rasanya ringan sangat. Usung jenazah dalam perjalanan pergi ke tanah perkuburan diikut Casey burung-burung gagak. Dan yang pelik, burung gagak yang ikut kita ni tidak terbang. Dia berjalan dengan dua kakinya, ikut kita dari belakang. Dengan bunyi bising burung tersebut. Sampai tanah perkuburan, Pak Imam pun membaca apa yang perlu dilakukan. Sama-sama kita angkat jenazah, letak di dalam liang lahat. Ditanam. Dilakukan apa yang patut, katanya Encik Yunus, dan kita terus pulang. Casey, ini satu kejadian yang mana tidak semua orang dapat mengalaminya. Saya tak tahulah, adakah saya patut rasa bangga kerana saya sendiri mengalami perkara ini ataupun tidak. Tapi ini satu pengalaman dalam hidup saya yang tak akan saya lupa, dan memang saya sangat nak berkongsi pada Casey dalam Misteri Jam 12. Saudara, benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Itulah kisah yang dikirimkan oleh Encik Yunus mengusung jenazah di Sumatera, Indonesia.